3 tahun lagi saya jadi Perdana Menteri esok. Barulah berlaku adil betul-betul ya. Baik. Nah, itu serupa juga lah. Ya. Kalau dibalik, tapi kalau dibalik pun takkan jadi baik juga. Ada ayat apa itu? Kalau dia jadi baik pun tak juga menjadi baik. Kerana bila dah seorang tu dikawal ataupun dia dikuasai oleh nafsu, dia lupa tentang neraka. Dia lupa tentang seksa-seksa yang bakal ditempuhinya. Itu hebatnya hawa nafsu. Siti Zulaikha tu perempuan murahan ke? Perempuan murahan ke? Orang beriman, kuat imannya. Tapi apabila dia dikuasai oleh hawa nafsu, masa tu kamu Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Dia sama Nabi Yusuf. Tapi masa Nabi Yusuf belum jadi Nabi lagi. Masa itu belum lagi, belum jadi rasul. Nabi lah belum jadi rasul. Masa itu Islam juga lah betul-betul itu. Gimana? Islam boleh betul itu. Nabi-nabi dulu semuanya menyembah Allah, semua menyeru an-ni'budullah wajtanibut taghut. Semua nabi-nabi daripada Adam sampai ke Nabi Muhammad seruannya sama. Tapi cuma gelarannya tak ada lah Islam, bukanlah gelaran Islam dah ya. Tapi mereka itu semua menyembah Allah dan tidak lagi menyembah lain daripada Allah. Lain daripada Allah tu namanya apa? Taghut. Itu dia. Ya, jadi Zulaikha tu bukan perempuan murahan. Bukannya dia saja mencari mangsa, dia cari mangsa jadi mangsa dah. Dia perempuan solehah. Tapi ketika itu dia tak dapat mengawal hawa nafsunya. Itu pasal apa? Lupakan neraka, lupakan seksa, lupakan penderitaan dan sebagainya. Atau kalau boleh kenal kepada Siti Zulaikha, tak boleh kenal kepada kita ke? Begitulah kalau orang tu dah masuk neraka, kalau Allah akan balikkan ke dunia, mau ke dia? Mau ke dia kembali? Tak maunya. Masa itu dia tak tahan dengan seksa neraka tu, itu yang minta benar tu. Yang dalam surah As-Sajdah Ustaz ada juga kan? Surah Sajdah lah tu, Rabbana absarna wa sami'na farj. Itu yang tanya kat nama tadi tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami sudah lihat, kami sudah dengar. Kembalikanlah kami ke dunia kerana kami nak beramal dengan amal soleh. Dan sekarang kami sudah yakin benar ya Allah. Tapi tidak akan dikembalikan lagi. Kerana orang yang masuk neraka, dia akan berada dalam neraka. Kecuali kalau dia masuk neraka, dia iman. Itu dia masuklah dalam tempoh-tempoh tertentu. Dah habis dosanya, dia pun keluar dari neraka. Dapatlah kembali masuk ke dalam surga. Tapi kalau dah masuk surga, dia tak ada keluar dah. Terus dalam surga itu selama-lamanya. Kalau dalam neraka, ada yang kekal, ada yang sementara. Baik. Ini bawah itu juga dalam surah Al-Mu'minun ya. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Serta kembalikanlah kami ke dunia. Setelah itu, kalau kami buat lagi, kembali lagi mengerjakan kufur dan maksiat, maka sesungguhnya kami orang yang zalim. Kami itu betul-betul orang zalim. Sekarang ni belum lagi, keluarkan kami dulu kata. Tapi apa jawab Allah? Apa jawab Allah? Tak ada dapat keluar ya. Bila dah dulu kalau keluar pun kamu takkan kembali kepada kesolehan ya. Kemudian firman Allah lagi, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka. Dan janganlah kamu berkata-kata memohon sesuatu pun kepadaku. Kita baru nampak ketegasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usahlah kamu merayu-rayu,
takkan dapat, kata Tuhan ya. Dalam hadis, itu tadi ayat Quran. Nah, 2 ayat tadi ya. 3 ayat. Dalam hadis pula diriwayatkan setelah mendengar firman Allah tersebut, mereka menjadi anjing dan saling menggonggong di dalam neraka. Dia menjadi anjing pula. Dalam neraka itu ada anjing apa benar? Na'udzubillahir raufir rahim min azabihil alim. Itulah dalam hadisnya. Na'udzubillahir raufir rahim min azabihil alim. Kami berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari azabnya yang teramat pedih. Minta lindung kepada Allah, janganlah kena azab yang pedih. Itu hadis tentang neraka, tentang azab ya. Banyak lagi hadis tapi disebutnya ini satu hadis saja ya. Kemudian Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan kita tidak mengetahui mana yang lebih dekat antara dua musibah, luput dari syurga atau masuk neraka. Mana yang lebih dekat daripada musibah? Luput dari syurga artinya tak layak masuk syurga. Yang kedua, masuk neraka. Yang mana satu? Kata di Yahya bin Mu'az, manusia tidak akan bersabar untuk masuk syurga, sedangkan di neraka tiada seorang pun yang mampu ataupun kuat menanggung panasnya bara api. Tetapi bagaimanapun tidak mendapat nikmat, tidak mendapat nikmat lebih ringan dari berdiam di dalam neraka jahim. Kalau duduk dalam neraka jahim tak ada keringanan langsung, sentiasa mendapat azab, sentiasa mendapat siksa, sentiasa mendapat sengsara di dalam neraka. Jadi janganlah minta-minta masuk neraka ya. Janganlah meringan-ringankan soal neraka ya. Jangan meringan-ringankan soal dosa, jangan meringan-ringankan soal derhaka. Karena kalau masuk neraka tak ada siapa yang lalu menahan. Adapun musibah yang paling berat dan hebat di dalam neraka ialah keadaan neraka itu kekal. Kalau sakit, kekal sakitnya. Kalau kena pelupuh, kekal pelupuhannya tu. Kalau kena bakar, kekal pembakarannya tu. Kalau kena bedal, kekal pembedalannya tu. Kalau kena balun, kekal pembalunannya. Kerana jika penderitaan di neraka ada penghabisannya, tentu manusia masih mempunyai harapan. Kalau tak kekal, ada juga harapan. Tapi kalau orang kafir tu kekal dalam neraka, tak ada harapan lah. Tetapi pada hakikatnya keadaan neraka adalah kekal dan tiada penghabisan dan pengakhiran. Siapa pun tidak akan mampu menanggungnya. Sehubungan dengan itu berkatalah Nabi Isa alaihissalam, apabila mengenangkan siksaan neraka itu kekal seseorang menjadi takut dan berputus asa. Sebab itu neraka itu mendorong kita, bukan mendorong kita buat maksiat, mendorong kita daripada melakukan maksiat, mendorong kita supaya meninggalkan maksiat, mendorong kita supaya meninggalkan kekufuran. Itu neraka tu. Sebut je neraka takut, bila takut tak berani lah nak buat maksiat, tak berani lah nak meninggalkan yang wajib ya? Sentiasa terdorong untuk melakukan kebaikan, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Baik, ada seorang lelaki mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri. Hasan ni duduk di bandar apa? Bandar Basrah, sebab dipanggil Hasan Al-Basri. Bahawa orang yang terakhir sekali keluar dari neraka ialah orang yang bernama Hanad. Nun alif dal, Hanad. Dia diseksa di dalam neraka selama 1000 tahun. 1000 tahun baru sehari gitu. Seksa neraka 1000 tahun. Tapi kalau 1000 tahun akhirat berapa hari? Berapa tahun? 1000 kali 1000 kali 365 tahun. Bukan hari ya? Tak tahu saya ngira ni. Bawa kalkulator, ada kalkulator malah ngira ni. 1000 tahun ya. Kemudian dia memanggil-manggil Tuhan. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang memberi kurniaan. Menangislah Imam Hasan Al-Basri mendengar ucapan itu.
lalu berkata, ingin sekali aku menjadi seperti Hanad. Aku teringin nak jadi macam Hanad tu. Artinya sekurang-kurangnya dia ada peluang keluar daripada neraka. Umar pun begitu juga. Kalau ada lah orang yang last sekali keluar dari neraka, aku harap akulah orangnya, kata Umar. Kita mayang pun malas, udahlah malas, lambat-lambat lepas tu kita rasa kita takkan masuk neraka. Kita rasa kalau ahli syurga, kita lah menjadi ahli syurga. Baru ngaji selengkuk, dua lengkuk, udah rasa ahli syurga pun benar. Tapi Umar sentiasa merasakan dia tu ahli neraka. Kalau Hanad tu patut akulah orangnya Rabb itu, katanya. Padahal dalam riwayat katanya yang paling akhir keluar dari neraka siapa? Hanad ni tadi, ya. Hasan Basri pun betul dia. Aku harap, aku ingin nak jadi macam orang tu. Sekurang-kurang ada peluang keluar daripada neraka. Ingin sekali aku menjadi seperti Hanad. Orang ramai menjadi bingung dan hairan mendengar kata-katanya. Puan-puan pun saya tengok hairan ni apa ni? Tak, dia masuk neraka. Mengapa dia ingin menjadi Hanad yang diseksa selama 1000 tahun? Beliau menjawab, kasihannya. Kasihannya kamu ini. Bukankah Hanad itu keluar dari neraka pada satu masa nanti? Itu syukurlah kepada Allah kerana dia boleh keluar daripada neraka. Nak keluar dari neraka itu merupakan satu nikmat besar tu. Sebab dia nak jadi Hanad tu. Bukan kerana Hanad tu diseksa 1000 tahun. Kerana anak tu akhirnya akan keluar dari neraka. Dia masukkan ke dalam syurga. Kerana dia rasa orangnya berdosa je. Aku ni masuk neraka lah esok, katanya. Dia rasa begitu. Dapat jadi anak tu bagus. Kurang-kurangnya ada peluang keluar dari neraka. Tak kekal. Selagi ada iman tak kekal. Itu anak ya. Dia jangan kekal dalam neraka. Dia takut benar kekal dalam neraka tu. Bukan dia tak takut ke neraka, dia takut neraka. Tapi kalau dapat peluang keluar tu, aku jadi Rabb itu, jadilah. Maknanya dia mengharap, itu namanya harap. Bukan maksudnya meringan-ringan ke neraka. Tak ngapkan lah, masuk neraka dulu lah, keluar juga. Bukan Rabb itu ya. Aku ni siapa? Imam Ghazali. Aku, kata Imam Ghazali, mengatakan semua urusan ini kembali kepada satu perkara asas, iaitu mematahkan tulang-tulang punggung, membuat muka menjadi pucat, membuat hati hancur, berputus asa dan menangis air mata darah, iaitu daripada para ahli ibadah. Orang yang betul-betul peka, ini yang terjadi apabila sebut neraka. Putus asa dia, bukan putus asa dengan rahmat Allah, putus asa daripada mendapatkan syurga. Dia rasa tak layak benar-benar. Sebab itu dia berusaha lagi untuk mengelakkan diri dia daripada masuk neraka. Itu bukan maknanya putus asa lah. Tak itu aku masuk neraka juga, bukan apa itu ya. Kita yang apa itu dan beda. Itulah berarti berputus asa dan menangis air mata darah. Sebenarnya bukan air mata darah, air mata betul lah. Seolah-olah menangis air mata darah. Siapa tu? Iaitu para ahli ibadah seperti Imam Al-Ghazali, Umar Ibn Al-Khattab, lagi apa? Imam Ramli, Imam Hujjatul Islam Ghazali tadi, seperti Ahmad bin Hanbal, orang-orang yang jadi wali-wali Allah ni. Asas yang hebat itu ialah takut kehilangan iman. Itu asalnya, takut kehilangan iman. Janganlah aku jadi mati kafir, janganlah aku mati dalam maksiat. Itu yang kita minta, apa? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah lagi, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Bukan bisu tu tak tahu cakap. Bisu tu dengan kejahatan, sejahat-jahat kesudahan. Bisu'i ada hamzah tu. Bisu'il khatimah, dengan sejahat-jahat kesudahan.
Inilah punca ketakutan orang-orang yang takut, dan itulah tangisan orang-orang yang menangis. Salah seorang dari ahli ibadat mengatakan kesusahan ataupun kesedihan itu ada 3. Kita yang rasa susah, rasa sedih, rasa takut ada 3. Pertama, takut jika taatnya tidak dikabulkan oleh Allah. Takut kalau sembahyang tak terima Tuhan. Takut kalau puasa tak terima Tuhan. Takut kalau sedekah kita tak terima Tuhan. Takut kalau menutup aurat kita tak terima Tuhan. Takut kalau ketaatan kita tak cukup kepada Allah dan kepada Rasul. Takut aja rasanya. Yang kedua, sedih. Kesedihan, takut kalau dosanya tidak diampuni. Takut dosa-dosa kita dulu tak diampun Allah. Takut dosa dulu tengah nengok wayang tu tak terima di Allah. Takut dosa-dosa kita nengok akademi fantasia tak diterima Allah. Takut dosa-dosa kita nengok maharaja lawak tak terima di Allah. Takut dosa-dosa kita nengok cerita sanggam tak diterima di Allah. Udah gelap belakang ya. Tak ada rasa takut kan? Patutnya ada rasa takut lah tu. Bila ada rasa takut, taklah lagi kita buat. Malangkali taklah lagi ngadap benda kau tak bingung tu je. Takut dosa tidak diampuni oleh Allah. Tak ada lagi nyemur kain ketang dada. Takut benar. Ada rasa tu, nak ada rasa dalam hati tu. Bawa taubat. Mula dia taubat lah tu. Taubat dulu baru takut. Mengapa dia taubat? Kerana takut. Itu dia taubat. Bila takut dia taubat lah. Taubat terus tidak dia buat lagi. Itu dia. Yang kedua, B. Sedih. Sedih dan takut. Tengok aja dan pun tak betul aja. D-A-N. Dan. Satu A je. Sedih dan takut kalau dosanya tidak diampuni. Takut. Yang ketiga, sedih dan takut kalau makrifah atau imannya hilang dari dirinya. Sebab tu kita kena makrifah dengan Allah Ta'ala. Ma'rifatullah. Apa arti makrifah? Kenal betulkan Allah. Orang yang betul-betul makrifah ada 4 perkara dia mesti kenal. Yang pertama, dia kenal sifat Allah. Dia kenal tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma, tauhid as-sifat. Kenal betulkan Allah. Itu makrifah yang pertama. Yang kedua, dia kenalkan diri dia. Aku ni pemalas, aku ni penyegan, aku ni apa dia? Aku ni tak banyak ibadah, aku ni jahil, aku ni dia semua lemah ada diri kita. Bila dia kenal Tuhan, kenal dia akan diri dia. Kalau dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal diri dia. Dia rasa diri dia lah yang hebat, diri dia yang bagus, diri dia lah yang pandai, diri dia lah yang taat. Pasal dia tak kenal Allah. Itu sebab ada ungkapan, man arafa rabbahu faqad arafa rabbah. Tak betul. Faman arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa kenal akan Tuhan dia, maka dia kenallah akan dirinya sendiri. Dia tahu Tuhan maha besar, dia maha geni. Dia tahu Tuhan maha tinggi, dia maha rendah. Dia tahu Tuhan maha mulia, dia maha hina. Dia tahu Tuhan maha mengetahui, dia maha bingung. Dia tahu Tuhan maha kuasa, dia maha lemah. Itu dia kenal Tuhan, baru dia kenal diri dia. Pasal diri kita ni opposite dengan sifat Tuhan. Kalau ada pun ilmu pengetahuan kita, apa kena rasa dalam diri kita? Aku banyak ilmu ni. Itu megahkan dengan dia, dengan ilmu banyak. Apa patut ada rasa dalam diri kita? Allah yang bagi ilmu. Kalau kita banyak harta lah, orang kaya, kita kena faham bahawa
Allah yang bagi harta, Allah yang bagi kekayaan. Boleh dah Allah tarik balik harta tu? Boleh, anytime aja ya. Kalau dia cantik, siapa bagi cantik? Allah yang bagi cantik, bukan dia ya. Itu dah. Baru dia kenal diri dia kerana dia kenal Allah. Itu kenal makrifah yang kedua. Tengok yang pertama dia kenalkan Tuhannya, yang kedua dia kenalkan diri. Yang ketiga dia mesti kenal dunia. Tempat dia hidup sekarang ni dia kena kenal dunia ni. Dunia ni apa sifatnya? Apa sifat dunia ni? Saya tak nak yang itu jawabnya. Apa sifat dunia tu? Menipu daya. Itu kerja dunia, menipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Kena kenal dunia ni, bahawa dunia ni tak ada kerja lain nak nipu kita aja. Ya, Nabi Isa pernah berjumpa dengan seorang perempuan tua yang dia mewakili dunia. Seorang perempuan tua, dia tu dunia menyerupai seorang perempuan tua. Nabi Isa kenal lah. Dia tanya kepada perempuan tua tu oleh Nabi Isa, berapa orang dah yang menjadi suami kamu, menjadi mangsa kamu? Kata perempuan tua tu, tak terbilang, tak terhingga aku ramainya yang sudah menjadi mangsa aku, katanya. Tanya lagi Nabi Isa, kalau dah dia tahu kamu tu menipu daya, dia ceraikan kamu ke atau mereka bersama kamu sampai mati? Apa jawab perempuan tua tu? Mereka bersama dengan aku sampai mati, katanya. Kata Nabi Isa, kesian suami-suami kamu tu ya. Nabi Isa pun kesian. Nabi Isa ni Nabi yang paling papa kedana. Apa pun tak ada. Itu Nabi Isa ya. Dia tak terpengaruh dengan dunia. Tak teringin dengan dunia. Dia macam kalau sahabat bandingannya apa? Sayyidina Ali. Apa pun tak ada. Nabi Isa lebih dahsyat daripada Sayyidina Ali lagi. Nabi Isa tu umurnya tak ada panjang. Dia pendek, umurnya 33. Bukan mati, dia tak mati pun. Dia diangkat ke langit setelah berumur 33 tahun hijrah. 33 tahun tu lebih kurang 30 tahun aja lah, tak sampai pun ya. Itu umur Nabi Isa. Itu dunia menipu daya. Kita kena kenal semuanya menipu daya. Ya tak? Nasi yang kita makan tu menipu daya. Buah jerin yang kita makan tu pun menipu daya. Buah petai tu menipu daya. Lagi buah kenuak tu menipu daya. Bila makan dapat makro. Menipu daya tu, sedap kan ya. Padahal bukannya sedap pun. Pahit aja. Tapi kerana dunia tu makan dia sedap katanya. Maksud saya kena ni. Saya pantang jumpa kenuak, mesti beli mak balik. Itu menipu daya lah, kena tipu tu. Bukan kita tak tahu, siapa tak tahu kenuak tu makruh kadang-kadang. Semua orang tahu, tapi buat juga. Ditipu oleh dunia ni. Makanan yang manis tu bagus ke tak bagus untuk kita? Yang manis tu bagus ke tak bagus? Tak bagus. Memang dia manis tu mendatangkan tenaga, tapi kalau lebih manis dapat kencing manis. Itu bahayanya. Itu dia rasa kena sedap. Minum Coca-Cola tu sedap ke dah? Sedap ke dah? Sedap. Tapi cuba minum semalam 2 botol, semalam 2 botol, semalam 2 botol, macam. Sebulan cukup, sampai sebulan pun, seminggu cukup lah. Kena ada kencing manis. Itu ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan Coca-Cola tu dia ada campuran alkohol di dalamnya. Tapi kita tak tahu ya ke tak tu, wallahualam ya. Tapi kalau orang warak
dia tak ada makan kerana dia takut kan haram. Itu orang warang. Kita minum juga. Kenapa? Kerana kita bukan warang. Kita apa? Lawan warang apa? Wakra. Makan juga. Ya. Jadi itu di antara yang syubhah tu, Coca-Cola lah. Syubhah namanya. Nak dikatakan haram, kita tak ada bukti keharamannya. Nak dikatakan halal, takut iya pula tuduhan mengatakan ada unsur haram situ, ada alkohol. Jadi namanya syubhah. Tapi yang pasti Coca-Cola tu company daripada Yahudi. Itu pasti. Company daripada Yahudi dan Nasrani, itu pasti. Dan buat kilang Coca-Cola tu ada di Petaling Jaya. Datang orang kampung beli, dia dapat duit, untung daripada kilang Coca-Cola tu. Apa dia buat dengan duit tu? Apa dia buat dengan? Beli apa? Beli peluru. Dia nembak siapa? Nembak orang Islam. Jadi ingat ya perempuan, minum Coca-Cola go tang. Go tang. Go tang. Ingat ya. Itu dah. Jadi ada saham. Ada saham terhadap pembunuhan orang Islam beramai-ramai. Sebab itu kalau tak perlu, tak usahlah minum Coca-Cola. Banyak benda boleh minum lain. Boleh pergi kedai syair tu, beli teh ke, beli apa ke, minumlah teh, minumlah kopi dan sebagainya. Okey, itu dia. Apa dia? Siapa? Kaibah tak menjaga lagi dah. Tak ada ngambil Coca-Cola. Ya. Mujur dia dah. Ya. 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 Jadi itulah dia. Kita nak kata haram tak boleh. Kerana bahannya tu kita tak tahu haram atau halal. Itu namanya syubhah, syubhah. Baik. Kemudian yang kita takut ni, yang kita sedih ni, takut kalau makrifah atau imannya hilang dari dirinya. Kalau dah tak ada makrifah, payahlah ya. Kalau tak ada iman, habislah lagi teruk. Bukan tak ada iman tu boleh kerana dia masuk agama kafir, tak. Kadang-kadang dia mempertikaikan hukum Allah, habis imannya. Kita risaunya tu. Kerana yang boleh menggugurkan iman kita banyak benar perkara. Nak hilang iman, kata Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, kenal ke mana? Nak hilang iman lebih senang daripada meletakkan kaki ke dalam selipar. Kita nyarung kaki dalam selipar senang kan susah? Senang benar. Kadang-kadang tak balik bawa kasut orang. Saya minggu sudah balik bawa kasut Enon. Dia tak tahu. Dia tak tahu saya yang bawa. Lepas tu datang balik. Mujur Ian tak nampak. Tak nampak lah. Letak balik kasut itu. Kalau dah, apa ustaz ni? Letak balik kasut itu. Ambil balik kasut saya tu. Punya dah senang. Siapa tak tahu? Perempuan pun tak tahu. Kejap pun tahu. Ya? Tak tahu dah ada balik situ. Saya tu. Punya dah senang. Tapi nak gugur iman lebih senang dari itu. Itu tadi senang ya. Kalau saya buat diam je, siapa tak tahu. Tapi nak hilang iman lagi lebih senang daripada itu. Macam-macam mempertikaikan hukum Allah, hilang imannya. Tak percayakan malaikat, hilang imannya. Menyerupai kaum syirik, hilang imannya. Apa sajalah menukar hukum, hilang imannya. Yang haram dikatakannya halal, yang halal dikatakannya haram. Yang salah dikatakannya betul, yang betul dikatakannya salah. Habislah iman itu. Tak boleh. Macam ada seorang dalam Facebook saya baca, saya tidak mahu hidup di dalam negara yang mengamalkan hudud, katanya. Profesor tau. Perempuan tau.
Bertudung pun tidak. Tidak kena memacik ni. Ya. Saya tidak akan hidup di dalam negara yang mengamalkan hudud. Habis iman tu. Kecuali kalau dia kembali mengucap 2 kalimah syahadah. Ya. Kalau dia katakan hudud tak sesuai di Malaysia, habis gugur iman. Sebab Allah lebih tahu. Allah yang menjadikan alam ini, Allah yang menjadikan kita. Siapa lebih tahu nak menjaga kita, Allah ke orang lain? Allah lebih tahu. Jadi kita kena ikut apa saja yang didatangkan oleh Allah. Itu maknanya dia bukan tak percaya pasal tolong. Dia saja nak ingkar dengan perintah Allah. Tak ada juga. Dia udah jadi budaya. Kalau ke Mekah mesti bertudung. Balik dari Mekah buka tudung. Kalau pergi ngadu perkahwinan di mahkamah syariah, penyanyi pun bertudung. Pelakon pun bertudung. Bila meninggal bertudung. Pergi orang mati bertudung. Lepas tu buka balik tudung. Ya. Pergi Kelantan tudung. Lah bertudung lah juga. Sekurang-kurangnya dia sedar bahawa perbuatan dia tu sekurang-kurangnya menyerupai syariat yang dibenarkan oleh Islam, ya. Tapi keluar aja daripada majlis-majlis yang berbentuk agama tu, udah balik buka tudung. Ya. Yang ngelembung rambut tu pun bila pergi umrah tudung ke tak? Tudung. Balik udah buka balik, ngelembung balik rambutnya. Dia balik umrah tak lama pakai tudung. Betul? Tengok dia turun kapal terbang kaya Allah dia Tuhan teruskan. Rupanya sekali. Tengok, bila saya sebut dah tahu je dia main siapa orang. Ya. Itu sebab kata Nabi, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina kalau ketika dia berzina dia beriman. Kalau ada iman jadi tak berzina. Begitu juga tidak akan minum arak, si pun minum arak kalau dia sedang minum dia beriman. Begitu kiaskan yang lain. Pasal dia masa itu tak beriman. Itu yang dia sanggup melakukan maksiat. Dia. Masa mulut Nabi bertudung pria benar datangnya. Lepas itu dah balik. Okey. Itu takut ni. Ini yang ditakut. Orang yang betul-betul peka, dia takut imannya akan hilang. Dia takut akan gugur imannya. Jadi kafir. Dia takut benar jadi kafir. Itu sebab Umar tu kerjanya malam-malam apa? Memukul dirinya. Ambil rotan piap kata. Rasakan kamu Umar siksa dunia sebelum kamu disiksa di akhirat. Sedangkan Umar tu Rasul jamin menjadi ahli syurga. Pun punya rasa takutkan Allah Ta'ala. Kita siapa yang nyamin masuk syurga? Siapa ada nyamin Yan masuk syurga Yan? Siapa tak ada nyaminnya? Ya? Siapa ada nyamin Kak Ibang masuk syurga? Tak ada. Tapi kita rasa menjadi ahli syurga benar ni. Jangan ada rasa apa tu. Mesti nak ada rasa takut. Tapi jangan takut 100%. Takut tu nak 50% saja. Harap 50%. Harap jugalah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Ada dua. Bila ada dua ni baru dia seimbang. Takut dan harap. Bila dah dekat nak mati, jangan takut dah. Mesti 100% harap. Kalau nak keselamat, itu jangan ya. Dah harap Allah dah ampun aku tu. Harap benar Allah 100% tu. Lupakan saja. Tapi tengah sekarang ni tak boleh lupa. Udah dekat nak mati tu. Udah dalam nazak tu. Mesti 100% harap aja kan. Ada yang ingat. Itu tergantung kepada Allah Ta'ala lah. Ada yang Allah bagi ingat, ada yang Allah bagi lupa.
Dah lupa tak apalah. Bila dia macam tak Sebelum nazak tu lah. Kadang-kadang dia koma berbulan-bulan lupa. Itu nasib dia lah, mana nampaknya. Jadi itu sebab kita kena sentiasa bersegera. Tengah macam ini ni. Itu yang kata Nabi, rebut 5 sebelum datang 5. Sebelum sampai ke saat itu, kita sekarang ni, siapa yang dah nazak angkat tangan? Tak ada? Ada? Apa buat? Ingatkan dosa-dosa kita yang lalu. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Now. Jangan tangguh-tangguh lagi. Now. Kejap-kejap ini juga. Rasa apa dosa aku telah dulu gini. Minta ampun dengan Allah Taala. Kerana Allah itu, barang siapa minta ampun dengan dia, akan terhapuslah dosanya. At-taibu minaz zambi kamal la zambalah, kata Nabi. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Baik, kita baca sekali lagi. Orang-orang yang ikhlas, yang betul ikhlas itu semata-mata kerana Allah, ya. Pula berkata, kesedihan yang besar itu sebenarnya hanya satu, iaitu takut kehilangan iman. Itu yang paling besarnya. Yang atas tu takut juga, tapi tidak sebesar takutnya kehilangan iman. Yang mula tadi takut taatnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, takut dosanya tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga ni yang betul-betul, takut kehilangan iman. Itu dia yang paling besar, ya. Adapun takut selain kehilangan iman tidak begitu berat, kerana semuanya akan hilang dan berakhir, tidak kekal di dalam neraka. Kalau selagi ada iman, tidak akan kekal dalam neraka. Ini sebagai penyejuk kita. Bukan mana kita nak neraka tu, tapi takdirnya Allah tentukan kita masuk neraka. Kalau ada iman, akan keluar balik, tidak kekal dalam neraka. Tapi kalau iman hilang, kalau hilang iman, selama-lamanya dalam neraka. Itu patut menjadi ketakutan yang paling besar kita, ya. Sedangkan apa yang kekal adalah jika seorang itu tidak beriman. Kalau tidak beriman, kekallah di dalam neraka. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, sambung, hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang mendustakan dan kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya, forever and ever and ever and ever and ever and ever, tak kesudahan, ya. Itu neraka tu. Sebuah berita sampai kepada penyusun. Penyusun ni apa? Yang mengarang kitab ni lah, ya. Yang menyusunnya, bukan mengarang ni Imam Ghazali yang menyusun. Yang menyusun semula kitab ni, bahawa Yusuf bin Asbat berkata, pernah aku menemui Imam Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni ulama besar, wali Allah. Beliau menangis semalaman suntuk. Kemudian aku bertanya, apakah Tuan menangis kerana sedih mengingati dosa-dosa yang telah dilakukan? Kenapa Tuan menangis? Sedih kerana dosa-dosa dulu ke? Kita tanya, ya. Seterusnya Yusuf bin Asbat mengatakan, maka Imam As-Sawri mengambil jerami lalu berkata, jerami tahu? Padi itu ada jerami, ya, jerami padi itu. Tapi ini tak ada padi, jerami gandum lah, ya. Mengambil jerami lalu berkata, dosa itu bagi Allah lebih ringan daripada jerami ini. Jerami ini berat ke ringan? Jerami berat ke ringan? Ringan. Tapi dosa itu bagi Allah lebih ringan daripada jerami ini. Bukanlah berat, no, katanya. Yang aku takutkan ialah jika Islam dihilangkan oleh Allah dari hatiku. Sudah tak ada Islam dalam hatinya, macam. Maknanya iman tak ada lah. Islam dah tak ada, iman tak ada. Ini yang lebih berat, yang aku takuti. Kata dia Sufyan Rajab. Sufyan apa? Sufyan As-Sawri, ya. Bukan Sufyan Rajab. Sufyan Rajab pun ulama juga. Jangan lupa, ya, dia ketua urusan ulama kita, tahu. Sufyan Rajab tu, tahu ke? Kenal ke mana siapa? Ya Allah, tak kenal dah meh. Dia ketua urusan ulama kita ni, ya. Ini bersama Sufyan As-Sawri, ya.
Semoga Allah yang Maha Pengasih tidak menguji kita dengan satu musibah, dan dengan kemurahannya semoga Allah menyempurnakan kita. Mudah-mudahan kita tidak menerima ujian yang berat-berat yang boleh boleh menghilangkan iman kita. Ujian yang berat tu bukannya penyakit, bukannya bencana alam. Ujian yang berat tu lebih berat kalau dapat nikmat. Dapat nikmat yang boleh menggugurkan iman kita. Itu ya. Mana tahu kan, macam saya ni ngajar, tiba-tiba datang seorang amoy, kalau nak kahwin dengan I, you kena masuk Kristian. Macam lawa pula amoy tu macam. Pelantin sorban tau. Takut, itu yang takut tau. Ujian jenis itulah. Ujian miskin tak apa, dah biasa miskin. Ujian sakit tak apa, dah biasa sakit. Tapi ujian nikmat ni payah. Ya. Mengapa jatuh kerajaan negeri Perak? Ujian apa? Ujian nikmat lah menyebabkan jatuhnya kerajaan negeri Perak. Mengapa jatuhnya Perak itu ke tangan British? Kerana ujian nikmat dari British. Jatuh negeri Perak. Terima nasihat British resident. Ada panjang ceritanya. Ini yang kita risau dia. Mana tahu ada seorang offer kita, kalau kamu meninggalkan perjuangan kamu, kami akan bagi kamu sekian. Udah gelap mata dah, tak sampai dah. Kenapa sembunyi mahnya? Tak payah setinggi Bukit Uhud, dapat besar ini jadilah. Besar botol ni jadilah. Langsung tinggal perjuangan. Tak ingatkan Kaibah, tak ingatkan kat normal lagi dah. Dia ingat nampak mah aja. Itu baru mah kalau beliau. Ya. Tapi Ustaz, kalau kita nak tahu kan iman kita tebal atau tidak, kita mesti diuji ya Ustaz. Orang beriman semua diuji. Lagi tinggi iman. Bukan orang beriman je diuji. Orang kafir pun diuji juga. Jadi mana tak? Diuji dalam keadaan beriman dan beramal soleh, atau dalam keadaan kufur dan maksiat, diuji Allah juga. Mana tak? Jadi bukannya orang beriman je diuji tak? Segala manusia tu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Beriman pun diuji, kafir pun diuji, taat pun diuji, deraka pun diuji, berjuang pun diuji, menentang perjuangan pun diuji. Tapi kafir tu Ustaz, apa nak diuji? Dia memang tak beriman. Kadang-kadang diuji dengan musibah. Dia bila diuji, dia menderita dunia, menderita akhirat. Rugi dua-dua. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Ya? Orang sakit tu orang beriman dia jaga sakit. Mau kita pergi hospital kejap ni. Yang sakit tu orang kafir ada tak sakit? Ada. Yang miskin tu orang beriman dia jaga miskin. Orang kafir tak miskin eh? Miskin juga. Ya? Kena bencana alam. Kena banjir. Ayo banjir tu jalan je. Bila jumpa orang beriman, lalu kamu kepada orang beriman tu. Bila jumpa orang kafir tu, dia kafir ke tepi. Ada orang itu kan? Tak ada. Orang kafir pun kena, orang beriman pun kena, orang taat pun kena, orang deraka pun kena. Jadi persoalannya, mana ndak diuji Allah dalam keadaan beriman dan beramal soleh, atau dalam keadaan kufur dan maksiat yang diuji juga oleh Allah Ta'ala. Kalau orang beriman beramal soleh diuji oleh Allah, dia sabar dengan ujian itu merupakan penghapusan dosa baginya. Tapi bagi orang kafir, dia diuji Allah, menderita dunia, menderita akhirat. Khosirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Itu. Uji tetap diuji. Allah sebut dalam Quran. Takkan tak hafal, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum lagi. Ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Ini yang ditakutkan oleh Sufyan Tsauri ni tadi. Dosa itu bagi Allah lebih ringan daripada jerami ini. Yang aku takutkan adalah jika Islam dihilangkan oleh Allah dari hatiku. Kalau dah tak ada Islam dalam hati aku, apa? Bujur lalu melentang patah lah. Tak ada ikut syariat pun. Sedangkan kalau ada Islam dalam hati, apa saja yang dia buat mengikut syariat yang ditetapkan oleh Islam.
Makan ikut Islam, minum ikut Islam, pakaian ikut Islam, pendidikan ikut Islam, ekonomi ikut Islam, akhlak ikut Islam, apa saja kena ikut Islam. Semoga Allah yang Maha Pengasih tidak menguji kita dengan suatu musibah. Musibah ni apa? Paling besar musibah, hilang iman dari hati. Itu paling besar musibahnya. Dan dengan kemurahannya, semoga Allah menyempurnakan kita. Semoga Allah mencabut nyawa ketika kita masih di dalam Islam dan iman. Itu yang kita minta dengan Allah tu. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman, ya, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Apa artinya? Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, matikanlah kami dalam keadaan beriman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga dengan